Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, tidak kira di mana jua anda berada. Dan alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bersiaran dari Paradise at Pergas untuk menyambung pengajian kita iaitu e-hadith yang kini sudah berada di hadis yang ke-18. Sebelum itu, terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kami pada malam ini. Walaupun nampaknya macam kehadiran tidak memperangsangkan ya, mungkin sebab cuti sekolah, ramai yang dah keluar pergi travel, mungkin nak cakap ramai pergi haji pun tak juga ya. So ramai mungkin yang dah keluar pergi bermusafir, travel, tapi tak mengapalah, nanti boleh dilihat kembali ya rakaman untuk pengajian ini. Apapun siapa bersama dengan kita pada malam ini? Tadi di awal tadi saya nampak ada Puan Aliza Aziz kita. Terima kasih Liza bersama dengan kami pada malam ini. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah, Sabtu admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ada Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kak Som, Kak Baini di situ, Kak Ana juga, Kak Zah kita. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk belajar hadis kita yang baru dengan topik yang baru? Sekejap ya. Kerusi ni macam terkebelakang. Sikit lagi dia nak jatuh. Okay, tak apa. Sekejap ya, betulkan dulu. Dia laju pula terkebelakang. Alhamdulillah dapat kontrol. Okey, hari ini, malam ini kita akan membincangkan hadis kita yang ke-18. Topik kita ialah akhlak baik tanda ketakwaan insan. Jadi saya kira hadis kita yang ke-18 pada malam ini merupakan sambungan daripada perbincangan kita yang lepas. Okey, di hadis kita yang lepas. Bentar ya. Hadis kita yang lepas iaitu hadis kita yang ke-17 bertajuk Jom Jadi Baik. Maka hadis kita yang ke-18 ini sebagai penguat kepada perbincangan hadis yang telah lalu. Pada malam ini ada dua bahagian yang perlu kita perhatikan dalam hadisnya. Hadis kita di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan status hadis yang sahih. Ada dua orang sahabat yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut. Dalam hadis ini kita ada dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ingatkan kepada mereka, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Seterusnya, itu wasiat yang pertama ya, pesanan Nabi yang pertama. Seterusnya yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kata dan ikutilah ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Kemudian pesanan Nabi yang ketiga bagi menutupi sabda baginda itu, Nabi kata begini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah kamu bergaul dengan manusia, iaitu kita berkomunikasi, kita memiliki hubungan sosial ya dengan orang di sekitar kita dengan akhlak yang mulia.
Jadi ada 3 ya pesanan Nabi SAW di sini. 1, bertakwa kepada Allah. 2, ikuti kejahatan ataupun perkara buruk yang telah kita lakukan dengan mengerjakan kebaikan. Seterusnya ada yang ketiga, maaf ya, saya lupa baca ni. Tamhuha. Okey, tamhuha. Nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan itu tadi. Okey, tak apa. Nanti kita akan bincangnya tentang yang kedua itu. Dan yang ketiga di sini Nabi ingatkan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita ada 3 pesanan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat iaitu Muaz ibn Jabal. Baik, pertama sekali kita lihat bahawa wasiat ataupun pesanan ini merupakan pesanan agung dari Nabi SAW. Dalam banyak kitab syarah hadis menyatakan bahawa dalam hadis ini ada 2 komponen yang sangat penting. Iaitu pertama, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang hak Allah. Dan yang kedua, Nabi SAW mengingatkan kepada kita juga tentang hak para hambanya. Bagaimana itu? Baik, kita kembali ya kepada hadis kita yang tadi. Di mana bahagian yang menunjukkan kepada kita tentang hak Allah dan mana pula bahagian yang menyatakan tentang hak para hambanya. Jika kita nak lihat pada komponen yang pertama itu di sini, hak Allah, iaitu bertakwa kepada Allah dan ikuti kebaikan dengan ikuti kejahatan yang telah kita lakukan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut. Jadi ini berkaitan dengan hak Allah. Okey, yang pertama hak Allah. Takwa bila buat dosa, ikuti dengan kebaikan. Okey, dosa maksiat lah ya, kita boleh masukkan di situ. Baik, hak para hamba, bila kita kata hak para hamba, inilah yang ada pada bahagian yang terakhir daripada pesanan Nabi SAW itu, berkaitan dengan kita berbuat baik sesama manusia, memiliki akhlak yang mulia, bertutur kata yang baik. Okey, semua itu berada pada bahagian yang kedua. Senang kita ringkaskan ialah bila menyatakan tentang hak para hamba, bermakna kita maksudkan di situ ialah akhlak yang mulia. Jadi ini berkaitan dengan pesanan Nabi nombor 1 dan nombor 2 berkaitan hak Allah tu tadi kan. Dan yang nombor 3 masuk dalam kategori yang kedua, hak para hamba. Maka sebab itu di kalangan para ulama syarah hadis, mereka menyatakan dalam hadis Nabi ini, iaitu hadis kita yang ke-18 pada malam ini, ada 2 bahagian penting yang perlu kita fahami. Hak Allah dan hak para hambanya. Namun sebelum kita jelaskan setiap satu ya daripada ketiga-tiga yang Nabi SAW pesan itu tadi, pertama sekali kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Okey, di sini saya berikan dengan 2 maksud. Yang mana pertama ianya mewakili dari sudut bahasa dan kedua ianya mewakili dari sudut istilah syarak. Pertama, takwa ini bila kita nak fahami daripada sudut bahasa ialah, okey, ini bahasa ya, seseorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang ditakutkan, suatu perlindungan yang melindungi dirinya. Jadi takwa ni dari sudut bahasa kita faham begini. Kita ada takutkan tentang sesuatu, satu perkara. Bagaimana kita nak lindungi diri kita daripada perkara itu? Kita letak
shield, kita letak pendinding, maka di situlah kita panggil ia sebagai pelindung agar kita tidak terkena dengan perkara yang kita takuti tersebut. Dalam hidup ni kita takuti apa? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak tahu. Takut apa? Jangan letak takut hantu ya. Okey. Ada siapa takut hantu di sini? Malam-malam ni dekat sini pun sunyi sepi. Okey. Ada siapa-siapa takut hantu di sini? Boleh juga kalau nak bagi menarik juga. Contoh itu, takut hantu. Kalau kita takut hantu, apa kita nak buat? Kita mesti letak saya mesti letak pendinding, saya tak takut dengan hantu tu. Pendinding tu apa? Kita baca hadis, kita baca doa, zikir-zikir. Ini menunjukkan bahawa kita letakkan sesuatu antara kita dan sesuatu yang kita takutkan itu sehingga ianya menjadi dinding antara kita dan perkara tersebut. Takut ditimpa, di situ ya ada jawapan. Ada Aid Abu Bakar kata resah. Takutkan resah. Lagi Kak Som, takut ditimpa penyakit yang memudaratkan. Ana, saya takut jin. Dia siap gelak kat situ. Saza nak gelak nanti takut jadi betul-betul macam jin. Okey, takut jin. Okey, tak apalah. Boleh je. Tapi itu makhluk Allah juga ya. Ain, takut miskin. Lagi, Julian ni takut rezeki tidak berkat. Okey, sekarang ini ya. Tadi kan kita ada perkara-perkara yang kita takutkan. Bermakna dalam kehidupan kita, kita akan berusaha agar kita ni tak terkena dengan perkara yang kita takutkan itu tadi. Contoh tadi Kak Som kata, takut kita ni ditimpa penyakit yang memudaratkan. Jadi apa kita buat sebelum kita terkena dengan penyakit tersebut? Kita akan berusaha untuk menjaga kesihatan kita. Ini kita panggil ia sebagai usaha untuk mendinding daripada terkena dengan penyakit itu. Nampak ya? Okey. Lagi apa? Kita mungkin makan vitamin, kita jumpa doktor, buat pemeriksaan kesihatan yang secara regular, maknanya secara biasalah kita buat, mungkin tahunan dan sebagainya. Tujuannya apa? Sebab kita takut kita terkena dengan penyakit. Jadi maknanya kita usaha letakkan sesuatu di hadapan kita dengan perkara yang kita takut itu agar kita tidak terkena. So kita nampak begini ya, boleh lihat di slide saya ni kita. Ini kita. Tak adalah, itu contoh saja. Kita tak macam gitu. Dia kata, dia lukis macam diri dia pula, keding. Kan? Okey, tak apa. So, ini contoh penyakit. Macam contoh, saya ambil contoh Kak Som tadi. Penyakit. Sekarang, kita takut dengan penyakit ini. Jadi, kita tak nak terkena dengan penyakit tersebut. Maka kita letakkan menjadikan sesuatu antara dirinya dan yang apa dia takutkan sebagai perlindungan. Ini kita panggil sebagai perlindungan. Perlindungan. Agar kita ni dapat melindungi diri kita terkena dengan penyakit itu. Saya harap faham ya tentang hal itu. Okay? Jadi tadilah saya kata bagaimana supaya kita ni tak terkena dengan penyakit yang kita takuti tersebut. Kita mungkin jumpa doktor, dapatkan rawatan ataupun kita makan vitamin, jaga kesihatan. Ini semua kita panggil sebagai mengadakan perlindungan antara perkara yang kita takutkan dengan diri kita. Okey, itu daripada sudut bahasa. Manakala jika kita melihat dari sudut istilah syarak, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, ketika dia mensyarahkan maksud takwa di sini, dia kata begini, maka takwa itu ialah ketakutan seorang hamba. Hamba, dia takut kepada Tuhannya. Kita sekarang hamba Allah, kita takut kepada Allah. Apa yang kita takutkan tentang Allah ini? Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia kata begini, yang kita takutkan dari Tuhan kita ialah kemurkaannya, azabnya. Perkara-perkara yang akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada kita dengan ujian, dengan musibah yang boleh memudaratkan kita, sebab kita tahu Allah itu Maha berkuasa. Jadi kita takut. Ini dipanggil sebagai ketakutan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Takut Allah bermakna takut pada murka Allah. Takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Takut Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam api neraka. Maka sebab itu kita letakkan satu perlindungan yang melindungi diri kita dari semua perkara itu. Semua perkara tersebut bermaksud murka Allah, azab Allah, neraka Allah. Okey, lihat ya slide Ustazah di sini. Ini kita sekali lagi. Okey, apa yang kita takut kalau daripada sudut istilah syar'i ialah murka Allah, azab Allah, neraka Allah. Semualah yang nak katakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat pada diri kita kerana dosa dan maksiat yang kita buat. Okey, sekarang kita kata kita takut pada murka Allah, takut pada azab Allah, takut pada neraka Allah. Apa yang perlu kita buat untuk melindungi diri kita daripada terkena dengan semua itu? Maka kita letakkan satu perlindungan di tengah ni. Apakah itu? Inilah yang kita kata melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kita nak lindungi diri kita daripada murka Allah, azab Allah, neraka Allah. Bagaimana kita perlu buat apa nak lindungi diri kita? Kita laksanakan ketaatan. Insan yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dia menjauhi perkara-perkara yang Allah larang, bermakna dia meletakkan sesuatu antara dia dengan murka Allah itu supaya dia tak terkena. Kerana kita tahu bila kita buat perkara yang taat, berkaitan dengan ketaatan, pahala yang bawa kita kepada syurganya, Allah Subhanahu Wa Taala tak murka pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan azabnya kepada kita. Jadi perlindungan yang kita buat itu, inilah dinamakan dengan ketakwaan. Okey, inilah kita panggil ia sebagai takwa. Takwa itu apa? Yang melindungi kita daripada murka Allah, azab Allah, neraka Allah, melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi saya harap faham ya di situ ya maksud takwa. So bila kita kata kita kena jadi orang yang bertakwa, maknanya apa? Kita buat perkara ketaatan, tinggalkan perkara yang maksiat. Mudah. Kerana apa kita tinggalkan perkara maksiat, kita buat ketaatan? Kerana kita takut pada murka Allah, azab Allah, neraka Allah. Sebab itu kita berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya. Bagaimana kita nak mewujudkan ketakwaan? Tadi kita dah faham daripada sudut bahasa, daripada sudut istilah syarak, kan? Takwa itu bagaimana? Okey, takwa melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Tapi bagaimana? Bagaimana kita nak merealisasikannya? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan perkara-perkara baik sebagai contoh yang dikategorikan sebagai amalan-amalan orang yang bertakwa kepada Allah. Di sini pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Panjang ya ayat ini. Jadi di sini kita lihat. Dalam ayat ini ianya mengandungi 4 perkara. 1. Perkara berkaitan dengan akidah. Kedua, berkaitan dengan ibadah. Ketiga, berkaitan dengan muamalah. Dan yang keempat, ia berkaitan dengan akhlak. Di mana? Baik, kita lihat di sini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, walakinnal birra, saya ringkas saya tak ambil daripada awal. Walakinnal birra, kebaikan itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, wal malaikah wal kitabi wan nabiyina. Tulisannya wan nabiyina. Nampak ya di situ. Ini berkaitan dengan akidah kita. Tadi pagi siapa ikuti kuliah Ustazah di Masjid Darul Ghufran? Ustazah tanya kan rukun iman, rukun Islam atau semua macam blur, rukun iman, rukun Islam mana satu? Dia tertukar-tukar sampai yang bukan rukun iman pun orang sebut juga.
Jadi dia tertukar-tukar dekat situ kan, kita nampak begini. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tentang keimanan terlebih dahulu. Mereka yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada para nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, yang Allah lantik untuk menyebarkan kebenaran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan poin kita yang pertama di situ, akidah. Akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi, dan orang tersebut ialah orang yang memberikan harta yang dicintainya. Ada sedikit di situ beza ya, harta yang kita suka dengan harta yang kita tak suka. Jadi di dalam agama kita ini mengajarkan, kalau nak beri apa-apa kepada seseorang ataupun kepada orang susah, kita berikan apa yang kita sayang. Bukan apa yang kita dah tak suka, yang buruk-buruk kan. Kenapa nak bagi orang ni? Dah buruk, tak suka, tak apalah bagi je pada orang. Dia bukan begitu. Dia perlu, dia ada kriteria yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di sini. Kita nak memberi, berilah apa yang kita sayang. Tapi jangan beri suami pula, itu lain cerita. Okey, itu lain cerita. Jangan tiba-tiba pula, tak apalah sayang suami beri. Tak apa, itu pahala juga. Kalau nak bagi-bagilah, tak kisah, tak ada masalah. Okey, so tiba-tiba nak bagi suami kita kat orang lain, okey je, tak ada masalah, boleh je. Itu satu gurau lah ya. Kalau ada, alhamdulillah jugalah ya, pahalanya besar, tak ada masalah. Tapi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kriteria pada apa yang kita nak beri. Harta yang kita nak beri, kan? Sesuatu yang kita nak berikan kepada seseorang ataupun kepada orang yang memerlukan. Ia bukan yang sembrono, yang cincai-cincai, tetapi dia mesti yang kita sayang, yang kita suka, yang dalam keadaan yang masih elok, masih baik. Sebab tu ustazah, kalau ustazah nak beri abaya ustazah ke, handbag ustazah ke, dia mesti baik. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ni, kalau kita tengok beg ni tak elok, kan, handbag tu macam dah koyak ke, ataupun ada cala, ataupun baju ni mungkin manik-manik ni dah tercantas dan sebagainya, saya tak bagi. Saya tak bagi pada orang, ataupun saya tak hadiahkan kepada teman-teman. Jadi kita mesti lihat kualitinya masih bagus. Dan dia memang kita sayang lah kan, nak bagi baju ni, sayang ni nak bagi, tapi tak apalah, let go. Kita melepaskan. Melepaskan itu adalah sesuatu yang baik juga dalam kehidupan. Supaya kita tak memandang sesuatu tu dengan keadaan yang begitu lama. Akhirnya tak boleh move on. So you kena let go benda tu. Baik, di sini kita lihat Allah ingatkan, wa atal mala ala hubbi. Kita memberikan harta yang kita cintai kepada siapa? Zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Orang-orang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu anak kaum kerabat kita, ahli keluarga kita. Nampak ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ahli keluarga terlebih dahulu. Bukan dalam ayat ini sahaja ya, tapi dalam ayat-ayat yang lain, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memberi ni, pertama sekali biasanya Allah akan sebutkan tentang ahli keluarga. Kerana biasanya kita ni sebagai manusia, kita lupa dengan ahli keluarga kita. Kita lupa adik-beradik kita. Kita sanggup tolong orang lain daripada adik-beradik kita. Kadang-kadang dia begitu. Kan kita tak nampak yang ada di hadapan mata, yang kita nampak yang jauh-jauh tu. Kita nak sedekah, kita nak bagi tu, kita nak bagi ni. Kita tengok orang cari orang mana. Padahal dalam keluarga kita sendiri tu bagaimana? Kadang-kadang kita nak belanja makan, dengan keluarga bukan main lokek lagi. Bukan main berkira lagi. Tapi bila dengan kawan-kawan, okey. Semuanya saya belanja. Tapi dengan adik-beradik, takkan aku nak belanja engkau yang ada sudah. Kita fikir begitu. Kita sayang keluarkan duit kita. Tapi Allah ingatkan kepada kita, kalau nak keluarkan harta yang kita sayang itu, pertama, kaum kerabat kita, ahli keluarga kita. Yang paling dekat sekali kita lihat adik-beradik kita. Ada tak? Mungkin adik-beradik kita perlukan, kita fikir dulu. Tanta, adik saya perlukan ya. Tanta, abang saya perlukan, kakak saya perlukan. Kita fikir terlebih dahulu. Bagaimana keadaan kehidupan mereka? Dan kita menjadi orang pertama yang menolong, itulah lebih baik.
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini. Dan seterusnya pada kategori yang kedua, Allah suruh kita bantu siapa? Anak yatim. Okey, golongan anak yatim. Dan seterusnya wal masakin, golongan orang yang susah, wabnas sabil, golongan yang mana tadi? Golongan musafir, yang dia musafir kemudian dalam keadaan dia bermusafir tersebut hartanya habis. Sehingga dia berkeperluan pada waktu itu, maka boleh kita keluarkan harta kita untuk orang yang begini. Wasailin, orang yang meminta-minta, maksudnya dia memerlukan pada waktu itu. Wafir riqab, dan juga orang yang dan hamba sahaya. Di kalangan mereka wafir riqab maksud kita memerdekakan hamba sahaya itu. Jadi di sini ia berkaitan dengan ibadah kita. Bila masuk part ini, dia berkaitan dengan ibadah kita, sedekah kita, apa yang kita beri kepada orang lain. Dan seterusnya Allah ingatkan di situ ialah wa aqamas salah, dan kita mendirikan salat. Wa ataz zakah, kita menunaikan zakat. Ini berkaitan dengan ibadah. Seterusnya, okey baik di sini wa atal mal ala hubbi, sampailah kepada wa ataz zakah. Ini berkaitan dengan poin kita yang kedua, iaitu ibadah. Seterusnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan kita menjadi orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Kita ada janji sesuatu kepada seseorang, maka kita tepati janji itu dengan sebaik-baiknya. Contoh, ustazah dah janji dah nak mengajar e-hadis ni. Setahun dah ustazah janji kan. Dah sign kontrak dah, itu janji. Maka kita kena tunaikan janji kita. Kita perlu buat all out untuk program itu. Kan kita tak boleh buat je sembarang-sembarang atau apalah. Sebulan sekali je program tu, tak kisahlah apa nak jadi-jadilah. Ia bukan begitu. Kita perlu tunaikan sebagaimana yang dah kita janji. Sebagaimana perjanjiannya. Ini kita panggil sebagai muamalah. Nampak ya? Bagaimana kita ni berusaha untuk menunaikan apa yang dah kita janjikan kepada sesama manusia dengan orang yang telah kita ikati perjanjian tersebut. Apa pun janjilah yang kita buat dalam kehidupan ini. Mungkin kita ni ada janji dengan suami kita, ada janji dengan isteri kita, anak-anak kan, ataupun dengan rakan-rakan sekerja, dengan bos kita contohnya, dengan bibik kita di rumah. Ini semua tak boleh diabaikan. Apa yang kita janji, kemudian kita perlu tunaikan. Tapi mungkinlah di situ ada hal-hal yang tak dapat dielakkan, perlu diberikan penerangan, perlu diberitahu kenapa dan sebagainya. Barulah tepat keadaannya. Jangan lari. Kalau lari, ini tak boleh. Sebab tu Nabi kata apa? Ayatul munafik. Tanda-tanda orang yang memiliki ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Antaranya lah bila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Dan kita tak nak terkena pada ciri orang munafik. Sebab sekarang ni kita sedang belajar nak jadi orang yang bertakwa tu bagaimana. So antara ciri-ciri orang bertakwa tu ialah bila kita berpegang dengan janji kita. Seterusnya Allah ingatkan kepada kita was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Maksudnya ialah dan orang-orang yang sabar ketika dia dalam kesempitan, penderitaan, wa hinal ba's itu bermaksud di dalam peperangan. Jadi kita nampak begini. Okay, ini berkaitan dengan akhlak. Bagi saya yang yang kedua terakhir ini, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Yang ini kita boleh ambil sebagai poin yang keempat dan 3 dan 4, mewakili muamalah dan akhlak. Kita combine, kita gabungkan sekali ya dengan poin 3 dan 4 di situ untuk poin kedua yang terakhir. Namun yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, orang yang beriman bila mereka memiliki semua 4 perkara ini, iaitu tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak tersebut, orang ini Allah kata ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka semua adalah orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita faham begini.
Minum air dulu Okay. Kita faham begini. Nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, ia bukan semata-mata tentang kita dan Allah. Bukan semata-mata kita jaga solat kita, jaga ibadah kita. Okay, kita jaga tentang zakat, tentang puasa, tentang apa lagi, tentang sedekah, ini semua ya. Kita bukan itu semata-mata. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita di dalam ayat ini, manusia yang bertakwa dia juga ialah manusia yang menjaga hubungannya sesama manusia, sesama insan yang ada di sekitarnya. Tentang janji itu tadi, tentang kesabaran. Kesabaran ini juga dia bukan hanya semata-mata berkaitan dengan musibah yang Allah timpakan pada diri kita. Kadang ada orang dia buat perkara yang tak baik pada diri kita. Mungkin ada orang dia fitnah kita. Ada orang dia cela kita, dia hina kita. Kan ini berkaitan dengan sesama manusia, sesama insan yang ada di sekitar. Jadi bagaimana kita? Kita sabar terlebih dahulu. Sabar terlebih dahulu. Tak apa, nanti dulu. Sebelum kita bertindak, sebelum kita buat apa-apa reaction dan sebagainya, sabar. Jangan tiba-tiba berlaku sesuatu terus. Orang caci, kita caci dia balik. Itu tak betul caranya. Jadi bagaimana? Letakkan kesabaran terlebih dahulu. Manusia. Sebenarnya muamalah dengan manusia ni lebih susah tau. Bagi saya, kita ni nak jaga hubungan kita dengan Allah, itu mudah. Tapi kalau nak jaga hubungan kita dengan sesama manusia di sekitar ni, sangat susah. Sebab ia melibatkan perasaan, ia melibatkan jiwa yang terluka, jiwa yang terluka, jiwa yang tercalar. Sampai kata, Ustazah sakitnya tu di sini. Susah. Susah nak maafkan orang lain. Ini perkara yang sangat susah. Tetapi kalau kita mampu mengatasi kan, ataupun menjaga hubungan dengan sesama manusia ini, Masya Allah, tabarakallah. Ulaika, tadi Allah kata apa? Ulaika allazina sadaqu. Itulah orang yang dia memiliki keimanan yang sebenar-benarnya. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai kita bincang tentang baru mukadimah rupanya Ustazah. Baru mukadimah. Okey, baru mukadimah itu tadi. Saya terangkan tentang makna takwa, bagaimana nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 177 itu. Sekarang baru kita nak masuk pada hadis kita, iaitu pesan Nabi yang pertama tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini ataupun pesanan ini? Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita, ketakwaan itu perlu ada pada diri seorang yang beriman di mana sahaja dia berada. Tidak kira sama ada kita berada dalam rumah kita, ketika kita di tempat kerja, dalam masjid, di khalayak ramai, ataupun ketika kita sendirian. Sebab itu di sini di kalangan para ulama syarah hadis, mereka menyatakan bahawa bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, bermaksud tidak kira sama ada ketika kita berada dalam keadaan yang tersembunyi, okey, ataupun terang-terangan, sendirian ataupun di khalayak ramai. Orang nampak dengan orang tak nampak takwanya sama. Faham ya? Kadang-kadang kita ni nak buat baik bila depan orang je. Belakang orang tak payahlah buat baik, penat. Tak payahlah buat baik, penat ni. Dah sudahlah. Kita cakap depan orang bukan main lembut je. Gini ya, apa khabar awak? Belakang orang, penat aku dah sudahlah ya Allah, ya Tuhanku, sibuklah. Macamlah bagus sangat orang tu. Nampak? Ketakwaan di situ ada problem. Kalau begitu situasinya. Okey? Kalau begitu situasinya, problem kita. Bermakna kita ni baik hanya dekat depan saja. Tapi bila kita dah di belakang kan, bila kita tersembunyi, orang tak nampak, tak ada maknanya kita ni nak baik. Ini perkara yang sukar juga. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, bertakwa itu di mana saja kamu berada. Contoh kita di Singapura, mungkin kita pakai tudung, tiba-tiba kita melancong pergi Europe, kita buka tudung kita. Alah, dekat Europe tak apa. Macam gitu. Contohlah kan. Tak ada orang kenal aku kat sini. Itulah yang kita katakan. So, kita nak kata ginilah, kalau kita bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada, kalau dekat Singapura, ramai orang kenal kita, orang tahu kita pakai tudung, tempat lain pun kita pakai tudung. Di sini, di halayak ramai, kita solat. Ketika kita sendirian, kita solat juga. Itu baru namanya ketakwaan. Takut kepada Allah
Kenapa kita solat? Sebab kita takut kita terkena dengan murka Allah. Itu tadi yang dah kita bincangkan. Betul tak? Kita takut terkena dengan azab Allah, dengan hukuman Allah. Ni kalau aku tak buat ni, Allah akan azab aku masuk dalam api neraka. Kita takut dengan hal sedemikian. So apa kita buat? Taat kepada Allah. Tak kira di mana kita berada. Saat orang nampak ataupun orang tak nampak. Saat di Singapura ataupun di luar Singapura. Itu yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Kerana kalau itu ada pada diri kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memandu kita, memberikan kepada kita dengan petunjuk, memberikan kepada kita dengan jalan keluar. Sebab itu dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua, apa Allah kata? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia dengan jalan keluar. Jadi sebab tu kita nak bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Kerana kita tidak tahu. Mungkin kita di sini kita senang, tapi di tempat lain kita susah. Namun apa yang menyebabkan kita boleh keluar daripada kesusahan kita? Kerana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ada mengajarkan doa ini, iaitu Allahumma inni as'aluka. Ustazah tulis di sini ya. Okey, lihat di slide Ustazah di sini. Ustazah tulis dalam bahasa Melayu lah. Nanti kalau tulis bahasa Arab nanti takut nanti ada yang tak pandai pula nak baca. Ya, jadi kita bantu ya supaya dapat diamalkan doanya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya as'aluka, minta kepada Engkau ya Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Khasyataka. Khasyataka bermaksud di sini ialah rasa takut kepadamu. Rasa takut kepada Allah. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan, letakkan dalam hati kita ni rasa takut kepada Allah. Itulah yang buat kita jadi orang yang bertakwa. Kan? Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka khasyataka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon rasa takut kepadamu. Fil ghaibi, ketika dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain. Wasyahadah, dan ketika orang lain melihat saya. Ini antara doa yang baik yang boleh kita amalkan setiap hari. Okay, supaya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan rasa takwa itu dalam hati kita, agar kita ni jadi insan yang bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Baik, seterusnya kita lihat pada pesanan Nabi yang kedua. Sesaya pesanan Nabi yang pertama tadi tentang bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Pesanan Nabi yang kedua tadi apa? Tentang bila kita ada buat perkara yang tidak baik dalam hidup. Tadi kita kata orang yang bertakwa ini dia adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang bertakwa ialah orang yang mana dia itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Tetapi kita ini manusia biasa. Betul tak? Kita manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesilapan dalam hidup. Sebab kita tidak sempurna. Itu juga yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Nabi kata apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Nabi SAW ingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini, iaitu kita manusia, ada melakukan kesilapan. Bermakna kita tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Namun Nabi juga ingatkan kepada kita, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang dia melakukan kesilapan, apa yang dia buat? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana gitulah manusia. Kita ada buat silap.
Kita dalam hidup ini, mungkin kita katalah hari ini 24 hours, dah 24 jam belum lagi lah. Kita hari ini, daripada kita celik mata pagi tadi, sampailah kita sekarang ni. Jam berapa sekarang? Okey, 8.44. Ada tak dosa kita buat? Pandai-pandailah kita ni jawab sendiri kan. Ada tak dosa kita buat? Mungkin ada. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Sebab itu, antara amalan Nabi ialah beristighfar 100 kali setiap hari. Ada riwayat yang kurang sikit menyebutkan bahawa Nabi beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Sama ada 70 ataupun 100, kedua-dua riwayatnya sahih. Untuk menunjukkan bahawa kita ni setiap hari mungkin kita ada buat salah, sama ada kita sedar ataupun tidak. Mungkin kita tadi bergurau-gurau dengan kawan kita kecil hati, ataupun ada benda-benda yang ni kan, kita cakap tersilap dan sebagainya, kita tak pernah tahu. Mungkin kita okeylah, kawan kita okey tak apalah kan. Ataupun mungkin kita ada terbohong ke, tertipu ke, nak mengelat itu ini kan. Bos suruh buat something, tak apa, bos tak apa sakit perut. Itu tipu betul kan, tak sakit perut cakap tak sakit perut, macam tu keadaannya. Bermakna ada sahaja perkara-perkara yang sama ada kita sedar ataupun tidak dalam hidup ini kita buat. As-sayyi'ah, benda yang tidak baik, perkara yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita di sini, kalau kita ada buat hal-hal yang tidak baik itu, ikutilah perbuatan tidak baik tersebut dengan kebaikan. Kita buat baik pula. Dan kebaikan itu nescaya akan menghapuskan dosa kejahatan tersebut. Tapi kena ingat, itu adalah dosa kecil. Kalau dosa besar tak ada maknanya. Okey, kalau dosa besar tak ada maknanya. Dah buat dosa besar tak apalah, lepas ni aku buat baik mudah-mudahan dosa besar tu Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan, tak ada. Yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah dosa-dosa kecil. Sebab itu kita beristighfar kepada Allah, lalu kita ikuti ia dengan amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi kalau kita ada buat dosa yang besar, maka kita perlu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Dan diikuti dengan amal soleh. Amal soleh mesti ada juga. Tak boleh hanya sekadar taubat nasuha sahaja. Dah taubat tapi tak nak beramal lah. Itu pun tak boleh. Cumanya di sini kita nak kata, bila kita buat dosa yang kecil, kita beristighfar kepada Allah. Tadi saya buat gini, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita istighfar kepada Allah, lalu kita buat baik. Kita bersedekah, kita tolong orang, kita bagi mak kita duit. Suka mak kita dengar kat suka kita bagi mak kita duit, tak apalah, ada buat dosa tak apa. Bagi mak duit $1,000, mak. Kenapa kau bagi aku duit ni? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa saja je, nak buat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kecil kita itu kan, bila kita senangkan hati ibu bapa kita, buat baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Sebab tu buat baik ni dia tak kira masa. Teruskan buat baik, teruskan buat baik. Tadi pun saya dah kata, ada dosa kita tak sedar kita terbuat. Sebab ia dosa kecil kan, sebab dosa kecil ni biasa kita nampak macam tak ada apa-apa gitu kan. Begitu keadaannya. Jadi bila kita buat baik, insya-Allah dosa kecil itu dia akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi kalau ia dosa besar, ia perlu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha tu syaratnya apa? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak baca. Ada berapa taubat nasuha tu syaratnya? Letak di ruangan komen. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa? Senyap, pergi mana? Apakah syarat taubat nasuha? Kita sekarang kata, kita nak bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Okey, jadi dia ada syaratnya. Apakah syaratnya? Okey, pertama tadi apa? Nurin Sofia kata rasa menyesal. Aid kata menyesal atas dosa. Lagi, adakah itu sahaja? Itu sahaja ke menyesal je? Kak Som, mana Kak Som?
Kak Som kan, jangan Google Google lah apa syarat taubat, dia letak kat situ. Okey, Kak Som kata pertama, berazam tidak akan mengulangi lagi. Ana kata tidak mengulangi dosa itu. Okey, cantik lagi. Okey, Kak Baini kita menyesal tak buat lagi. Ni semua muslimat-muslimat je yang ikuti ya. Muslimin tak ikuti. Nama semua nama orang perempuan di sini. Tapi tak tahu, tadi lelaki ke perempuan? Mungkin perempuan jugalah. Okey, Kak Baini kata menyesal, tak buat lagi. Juliani kata berazam untuk meninggalkan maksiat itu. Sama je semua jawapan. Kak Noh ada jawapan Kak Noh? Liza mana Liza? Tadi Kak Zah pun ada tadi. Senyap je semua. Tengah fikir je. Bagaimana? Okey, ada kata rasa menyesal. Kemudian tak buat lagi. Okey, 2 di situ. Tidak ulangi lagi dosa itu. Oh, 8 perempuan. Okey, terima kasih. 8 perempuan Ustazah. Okey. 8 perempuan. 8 ni hari raya hari-hari ya. 8, masya-Allah. Ustazah gurau ya, minta maaf ya. 8 hari raya hari-hari, masya-Allah. Jadi macam mana? Berazam untuk meninggalkan maksiat. Tadi kata tak ulang lagi, menyesal, berazam untuk tinggalkan dosa tadi, tak buat lagi. So, okey, complete. 4. Ada 4 di situ. Okey, ada 4 di situ. Baik, pertama di sini, okay, kita susun secara teratur ya. Pertama, syarat taubat itu ialah al-i'tiraf. Tadi ada tak orang sebut? Macam tak ada. Mengaku Mengaku kita melakukan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Tadi ada tak orang sebut mengaku? Oh, tak ada. Okay. Tidak ada jawapan mengaku. Yang ada menyesal tadi ada. Okey, menyesal ada tadi. Nombor 2, menyesal. An-nadam. Bahasa Arabnya sebut sebagai an-nadm. Ketiga, al-iqla'. Ini tadi ada orang sebut. Iaitu berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Keempat, al-azmu. Tadi ni ada. Okey, saya ada baca jawapannya. Iaitu berazam untuk tidak ulangi lagi dosa. Jadi ini syarat taubat nasuhah. Kita ada 4. So bila seseorang dia hendak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, 4 perkara ini perlu ada terlebih dahulu. Kita mengaku diri kita ada melakukan dosa. Sebab ada orang ni dia kata, yelah dia tak mengaku, dia nak buat dosa. Kalau tak mengaku susahlah. Mana ada aku tak buat pun, ya tak adalah. Ada orang begitu kan, dia tak mengaku, dia buat dosa. Minta maaf tapi tak mengaku tu kan. Yelah aku minta maaf lah kan. Tapi tak adalah mengaku ni, tak ada. Macam tu kan. Kemudian anda ada menyesal. Menyesal bermakna kita dah mengaku tadi kan. Lalu kita menyesal dengan dosa yang kita buat. Ada orang yang mengaku tapi dia tak menyesal. Itu pun masalah. Mengaku berdosa, berdosa. Tapi menyesal? Tak. Tak, aku tak menyesal. Aku suka buat dosa tu. Ada orang je begitu. So yang ketiga ialah al-iqla'. Kita berhenti dari melakukan dosa tersebut. Dan keempat, berazam. Dah berhenti, jangan buat lagi. Ini dipanggil sebagai taubat yang sebenar-benarnya. Tapi adakah itu sahaja? Adakah itu sahaja? Adakah 4 ni sahaja? Kita boleh ambil sebagaimana yang Nabi pesan di dalam hadis ini, iaitu kita dah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah tersebut, kita jadi orang yang buat banyak amal soleh. Ikuti dengan amal soleh. Masuk yang kelima. Okay, amalannya itu amal soleh. Buat amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita buat, itulah yang akan dapat menjadikan kita orang yang istiqamah di atas jalan kebaikan. Baik, seterusnya kita masuk kepada pesanan Nabi yang terakhir. Apa pesanan Nabi yang terakhir? Akhlak yang baik. Nombor 3. Okay, pesanan Nabi yang ketiga. Akhlak yang baik. Nabi ingatkan kepada kita
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini bukti bahawa orang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Ali Imran pada ayat 133 hingga 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapakah orang yang bertakwa. Allah beritahu kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah beritahu kepada kita, bersegeralah kalian, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kamu dan juga syurga yang terbentang luas antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, syurga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Pada ayat yang ke-134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, orang yang bertakwa ialah orang yang, ini antaranya ya, tadi pun kita dah bahaskan banyak ciri-ciri orang yang bertakwa pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Jadi di sini sekali lagi Allah ingatkan kepada kita, orang yang bertakwa itu ialah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mana dia menginfakkan hartanya ketika senang dan ketika susah. Jadi pada kedua-dua keadaan itu, dia tidak lupa untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah orang yang bertakwa. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dia syurga yang terbentang luas antara langit dan bumi itu ialah orang yang wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Orang yang mampu menahan rasa marahnya dan memaafkan orang lain. Okey. Bukan perkara yang mudah, tetapi itulah ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan ganjaran syurga. Jadi kita faham begini. Mereka yang dia dapat menahan rasa marah. Bukan kita kata tak boleh marah ya. Marah ini fitrah. Ada orang dia buat jahat pada kita, kita marah, itu memang wajar. Ada orang dia cela kita, kita marah, wajar. Kan? Sebab kita ada perasaan. Kita acknowledge, okay? We acknowledge that feeling. Kita tak boleh kata, oh tak, saya tak marah, oh saya tak itu, saya tak nak. Bohonglah, kata bedek lah kau ni, bedek. Kita tak boleh kata, engkau marah? Tak, aku tak marah. What marah? What marah? Tak ada maknanya nak marah-marah lah. I see the leg lah. Tak ada, jangan angkuh ya. Kita manusia biasa. Marah tetap marah. Cuma ialah kita mengawal rasa marah. Itu yang terbaik. Okey, kita ada rasa marah, orang cela kita, orang hina kita, mungkin orang fitnah kita, orang viralkan perkara-perkara yang tidak baik tentang diri kita, kita marah. Yes, itu wajar. Tetapi sekarang kita bagaimana keadaannya? Adakah kita nak menghamburkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata kesat, maki hamun? Tidak. Kita berusaha untuk mengawal rasa marah kita. Bukan itu sahaja. Yang menjadikan kita orang berakhlak mulia di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ialah dia dapat kawal rasa marahnya, cantik akhlaknya. Kedua ialah dia dapat memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Okay, kita Saza, orang kata, Saza kita forgive but not forget. It's okay. Okay, it's okay. Nak forgive but not forget, tak apalah. Yang penting forgive, itu yang pentingnya. Kan memang kita nak melupakan sesuatu perkara jahat yang orang buat pada diri kita, bukan mudah. Ia mengambil masa. Mungkin 10 tahun pun kita tak boleh lupa apa yang orang buat, kejahatan yang orang buat pada diri kita. Tak mengapa. Cuma sekarang, adakah kita maafkan? Kalau kita maafkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana memaafkan akan menjadikan kita insan yang lebih tenang. Memaafkan orang lain akan menyebabkan kita jadi insan yang jiwanya, hatinya sangat kuat. Sangat baik.
Sebab tu orang yang bertakwa ini dia memaafkan orang lain, dah sudahlah. Macam tu kan, tak nak besar-besarkan cerita, dah sudahlah, dah tak ada apa pun. Namun bukan saya kata memaafkan ni dia tak berusaha untuk jadi orang yang mengeluarkan diri dia daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Bukan begitu. Taklah kita kata kalau orang buat sesuatu perkara jahat yang perlu dilaporkan, kita buat bodoh saja. Bukan begitu maksudnya. Kita cuma maafkan saja, tidak. Tetapi kita perlu ada tindakan juga. Di samping kita memaafkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri kita. Itu baru cara yang betul yang diajarkan dalam agama. Kalau tak dalam agama ni kita tak ada fiqhul jinayat. Kalau begitu kan, tak ada. Kita tak ada fiqh, maknanya kita tidak ada hukum hakam tentang jenayah. Orang mencuri contohnya, kan orang yang membunuh, orang yang menyihir pun ada dalam agama kita membincangkan tentang hal itu. Ini menunjukkan apa? Ada perkara betul kita maafkan. Tetapi di situ kalau ia memerlukan kepada tindakan lanjut yang perlu dibuat laporan dan sebagainya, yang perlu diambil tindakan, maksudnya yang perlu dibawa kepada pihak pengadilan, ia perlu dibawa. Bukan kita seal, bukan kita tutup kejahatan orang tu. Bukan sedemikian. Okey, jadi faham ya tentang hal ini. Maka yang penting di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan kepada kita, orang yang memiliki ciri-ciri mengawal rasa marahnya itu dan memaafkan orang lain, inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna dia memiliki akhlak yang mulia. Dan Ustazah pun tidak mahu bincang tentang panjang-panjang lagi ya tentang jadi baik itu bagaimana dan sebagainya, sebab kita dah bincangkan pada bulan lepas. Jadi kalau ada yang tertinggal perbincangan itu, boleh rujuk kembali. Perbincangan hadis kita yang ke-17 bertajuk Jom Jadi Baik. Okey, jom kita lihat pada pengajaran kita pada malam ini. Pertama, hadis kita yang pertama. Takwa dituntut dalam apa jua keadaan. Dalam apa jua keadaan, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berada, ketakwaan itu sangat penting untuk kita letakkan pada diri kita. Kerana ketakwaan itu dia akan menjadi pendinding. Pendinding dari apa? Dari kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa. Okay, so di mana saja kita berada, kenapa kita masih lagi taat kepada Allah? Kerana kita ada ketakwaan kepada Allah. Kenapa kita tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa? Kerana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, antara keutamaan beramal soleh. Kita buat perkara-perkara baik tadi kan? Kenapa kita buat amal soleh ini? Yang saya kata, jangan hentikan amal baik kita. Buat baik itu sentiasa. Kenapa kita perlu buat baik sentiasa, amal soleh ini sentiasa? Kerana amal soleh ini antara keutamaannya ialah dapat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kecil kita. Jadi baik ini, dia bukan hanya sementara. Jadi baik ini ialah satu keadaan yang sepanjang hayat. Atau dengan kata lain, solat sepanjang hayat. Jadi orang yang berakhlak sepanjang hayat. Selama mana kita bernafas, selama itulah kita perlu melaksanakan amal soleh kita. Kerana amal soleh ini kita boleh lakukan hanya ketika kita hidup. Nanti setelah kita mati, tertutuplah ruang dan peluang untuk melakukan amal soleh. Jadi bila kita masih hidup, masih bernyawa ini, teruskan. Buat sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya juga. Pada amalan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang terakhir dan yang ketiga di sini, yang terakhir ialah takwa itu diraih dengan pergaulan baik sesama insan. Sebagai bukti begini, takwa itu bukan hanya semata-mata tentang solat, tentang puasa, tentang menjaga akidah kita, bukan semata-mata itu. Kita nak jadi insan yang bertakwa, dia ada dua hak tadi yang perlu kita jaga. Hak Allah dan hak para hamba. Hak Allah itu ialah ibadah kita yang kita buat hanya untuk Allah. Tapi bagaimana kita dengan sesama manusia? Ada orang memang dia solat, puasa, naik pergi umrah, naik haji, pergi haji dah, haji dan hajah dah kita panggil kan.
pergi umrah banyak kali, tiap tahun tu mungkin kita kata 3-4 kali dia pergi umrah. Kan kalau Ramadan tu umrah, oh tak miss, mesti pergi umrah Ramadan, mahal pun mahal lah. Ibadahnya kepada Allah sangat dijaga. Tapi kadang-kadang mulutnya masalah. Nampak ya? Mulutnya masalah. Suka caci, suka hina orang, suka cakap tu, suka cakap ini, macam-macam lah. Kemudian cepat marah, kan? Susah nak maafkan orang lain. Ada je perkara-perkara yang menyakitkan orang lain yang dilakukan. Ini kita tak kategorikan dia sebagai insan yang bertakwa walaupun daripada sudut amal ibadahnya Masya Allah, tabarakallah itu tadi kan. Kita dapati di sini bahawa orang yang betul-betul dia nak bertakwa kepada Allah, dia perlu menjaga hubungannya dengan Allah, dia juga perlu menjaga hubungannya sesama insan yang ada di sekitarnya. Barulah tepat kita kata inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dengan ganjaran syurga. Okey, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa yang telah diperuntukkan untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beramal soleh, untuk terus-terusan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.